lah ya. Kalau kita sebut hutan ya, hutan memang biasalah, memang dalam Quran pun disebut hantu syaitan yang paling banyak ditempatkan di hutan lah. Betul. Terutama di raung, di gunung, di bukit ya. Jadi kisah saya ni ialah kisah dalam hutan lah. Walaupun kisah ni dah lama berlalu, seingat saya dalam tahun sekitar 1976. Jadi apa yang saya nak ceritakan ni nanti ialah pengalaman kita kongsi bersama lah ya. Yalah. Jadi kisah tu berlaku di kampung Jeram Panjang, iaitu sepadan di Sembilan Johor lah. Kampung ni kalau kita tahun 76 dulu, kampung pendalaman. Nak kata dusun pun ya, kampung pun ya. Sebab adalah kampung bekas peninggalan zaman penjajah dulu lah. Jadi di sanalah kami bekerja lah. Kami ditugaskan untuk buat potong rintis sempadan hutan lah. Nak dijadikan felda palung waktu itu. Jadi kami bermula daripada masuk daripada simpang Batu 6 Seramat tu. Terus ke kampung Mensodot Lama. Jadi kemudian selepas itu kami jalan kaki lebih kurang 4 batu. 4 batu ni mikul barang lah. Maksudnya tu. Barang-barang keperluan makanan dan lain-lain lah. Jadi kami ditempatkan di ada 3 buah rumah ataupun pondok lah dikatakan itu. Di sana tu diketuai oleh satu ketua kampung atau ketua dusun pun ia juga. Batin Sani lah. Pakcik ni memang dipanggil Batin sebab dia ni orang Melayu sebenarnya. Jadi di sanalah kita ditinggalkan, dia menginap lah selama lebih kurang dalam 3 minggu buat kerja sana. Jadi satu malam lebih kurang dalam malamnya saya lupa dah Cik Isman. Tapi lebih kurang dalam pukul 2 pagi. Sebetulnya waktu itu mata tak mula lap. Jadi gelisah apa yang tak kena pada badan kita lah. Jadi rasa tu macam sesuatu yang tak kena. Jadi dah hampir-hampir orang kata nak terlayang lah, nak terlena kan. Saya dikejutkan lah. Sebab dengan satu aroma lah ataupun bauan. Jadi bau ni yang amat kuat wanginya lah. Setahu saya berfikir balik, saya terjaga. Saya katakan saya tak pernah bau macam ni. Sebab dan saya rasa saya pun tak punya minyak wangi macam tu atau bedak macam tu. Dan kena saya semua rumah tu satu ataupun satu pondok tu 2 orang. Jadi saya kejutkan kawan saya ni. Saya katakan kau punya minyak wangi ataupun bedak tumpah ke? Katanya tak ada lah. Dia bangun kata tak ada lah. Tapi kau terbau tak? Dalam seminit lebih kurang dia kata dia terbau wangi sangat lah katanya. Jadi bila dah sebut macam tu, dia dah cepat menangkap lah. Kata jangan-jangan benda yang tak elok lah. Dia kata kau ni jangan cakap macam tu lah. Lebih kurang dalam 10 ke 15 minit Cik Ismat, bau yang wangi harum macam tu saya katakan benda ni kalau makhluk gaib, saya katakan tolonglah, saya hati berkatalah tolong jangan tunjukkan saya lah. Tetapi dalam keadaan itu bau yang wangi tadi dah berbau busuk, bau pelimbahan. Dan saya terdengar lah pelimbahan di bahagian dapur pondok tu. Dah macam kena, orang kata kena apa, kena selongkar lah maksudnya. Pelimbahan tu apa? Ya? Perlimbahan tu apa? Perlimbahan tu kan kalau rumah tinggi orang tua-tua dulu kat dapur dia, tempat dia nak masak-masak, nak bantu segalanya kan. Air kumbahan. Air kumbahan lah maksudnya. Jadi perlimbahan lah. Yalah betul. Jadi di perlimbahan je lah. Saya dah rasa macam dah dengar macam sesuatu apa namanya, orang benda dibongkar lah. Tahu saya rumah tu memang tak ada ayam. Dan tak waktu itu kalau ayam pun bukan waktu itu dia menyelongkar kan. Jadi saya tak sedap hati. Saya tidur ni kira hampir dengan tangga rumah lah. Rumah tu tinggi kan. Saya ambil lampu suluk. Jadi saya tekadkan hati saya nak tahu apa benda ni. Apabila saya tersuluh ke dapur tempat dikatakan perlimbahan tu, saat itu jugalah saya nampak benda ni kelibat, bermula berkelibat ya. Orang. Saya katakan mana pula orang datang di sini. Belum umur saya dah berdiri dah. Saya katakan mana pula orang macam ni waktu ini. Tak pasti lagi orang tu katakan kawan-kawan kita. Kalau kawan kita pun takkan di sini dia duduk. Jadi dia kata saya tegur lah. Siapa tu? Waktu saya tegur tu dia terus
dikatakan apa namanya, mengilai lah. Terus mengilai menghala ke belakang pokok-pokok di belakang pondok kita ni lah. Yang tahu saya pokok yang ada belakang tu pokok durian besar. Durian saka lah orang kata kan. Dia katakan yang kawan saya dah memang ada ketakutan. Dia dengar jugalah. Ya? Dia dengar juga. Dia sama-sama terdengar. Jadi dah sama-sama ketakutan tu. Jadi terpandang-pandang lah kita sama dia. Jangan-jangan Pontianak tak, kata dia. Lagi sebut tu lagi kuat lah dia. Bila dah lagi kuat tu dia mengilai lagi kuat? Ya, mengilai lagi kuat di atas pokok durian tu. Jadi saya katakan pada dia, cubalah kita asal-asal bacalah apa yang saya rasa perlulah. Jadi saya tak ingatkan ayat kursi, saya cubalah bacakan. Yelah, kalau untuk kita baca dalam hati memang tak ada apa-apalah kan. Jadi saya cuba kuatkan, baca lagi, baca kuat lagi, baca kuat, barulah apa namanya suara hilang. Jadi saya memang tak tidurlah malam tu sampai pagi, mengenangkan takut tu ya juga. Sebab apabila saya nampak dia waktu dia terbang, saya nampak sangat dia terbang tu memang objek dia kepala dan baju saja yang saya nampak. Bukan kata kaki ke apa, memang tak nampak. Tapi memang saya nampak dia dah membelakangkan saya, rambut dia tu menyurai, itu kan bagi kalau paras bahu. Jadi dia kata, Masya Allah, dia kata kenapa jadi macam ni. Jadi esoknya harinya tu sebelah petang, kesempatan saya berjumpa lah dengan tuan rumah tu, iaitu Batin Sani, Pakcik Sani ni. Saya ceritalah tentang perkara tu. Dia senyum dengan lepas dia ketawa lah. Dia kata itu biasa di sini. Dia macam mana biasa tu? Katanya saya pernah, dia tengok katanya, maknanya dia duduk sebelah tempat dia tidur. Yelah, datuk lain lah saya katakan. Sebab datuk ni kelebihan dia ada. Dan dia tu bukan sekata orang kan, bukan sebarang dukun lah. Sebab dia kalau benda-benda mistik ni memang selalu orang menghadap kat dia lah. Jadi dia katakan beginilah tu, apa ke petua-petua yang boleh mengelakkan dia datang ganggu kita? Dia kata kelambu juga lah katanya. Kelambu? Sebabnya kita kalau masuk hutan, kita berkemah di hutan, memang kita digalakkan pasang kelambu. Sebab kelambu ni bukan untuk makhluk yang nyata saja. Tapi setidak-tidaknya makhluk yang gaib tu memang dia tak dapat nak ganggu kita jika ada kelambu lah. Itu panduan dia lah. Betul juga Ya. Yalah, kita guna pakailah yang baik. Ni Cik Ismail. Saya. Sekarang kerja apa? Kerja jabatan hutan. Oh, jabatan hutan. Oh, yang tu hari Ya. Jadi satulah, saya nak bagi tinggalkan petua sikit lah. Ceritalah. Bagi penggemar-penggemar, cerita tadi Abis Raya. Jadi bagi penggemar-penggemar yang suka camping ataupun rekreasi di hutan. Pertamanya jangan tabur, jangan cakap besar. Itu kalau kita biasalah. Tetapi kalau kita tersesat di hutan, entah orang cakap lah, ada orang kata telanjang lah apa semua, nak dapat keluar balik kan. Rasanya tak perlu itulah pada awalnya. Jadi kalau kita dalam ramai-ramai ada 7-8 orang kata kita carikan satu akar kayu lah maksudnya. Akar kayu yang bukan yang rebah di tanah, yang terjuntai dari pokok lah, yang boleh kita belah dua. Kita belah dua akar kayu ni dengan parang atau pisau, yang boleh memuatkan orang lalu dalamnya. Maksudnya salah seorang daripada kena buka lah akar kayu ni bila dah dibelah ni. Jadi pesan dengan kawan-kawan, masuk dalam akar kayu ni, langkahkan terus, jangan pandang-pandang toleh ke belakang. Terus, dan selebihnya, dan kita yang tak masuk dalam akar tu, terus keluar sebelahnya, terus jalan, insyaAllah kita akan menjumpa jalan di tempat kita mula sesat tadi. Jadi memanglah hutan ni memang, saya katakan saya cukup seronok dalam hutan ni. Sebab pengalaman macam tu bukan menakutlah. Pada saya cukup berharga bagi saya lah. Sebab kita dapat menilai diri kita. Sebab kata pepatah orang tua, seberani-berani orang, kalau dia seorang dia takut. Ya, betul. Setakut-takut orang, kalau dia seorang dia berani. Itu sikap yang berlawanan lah. InsyaAllah. Jadi Tismah, InsyaAllah kita pada masa akan datang. Itulah, saya pun nak bawa juga Cik Ismail ni ke satu tempat. Ke mana? Dekat Kementah sana kan. Kementah.
Kemensah. Ulu Kemensah. Di Ulu Kementar di Selangor. Kemensah. Kemensah. Ya, Ulu Kemensah. Masa saya di Kepun dulu pernah sampai di sana. Kat Kelang kan? Ya, Ulu Kelang. Dekat sana ada satu kawasan rimba. Saya dah pernah jalan kaki daripada Janda Baik ke Kemensah. Ya, betul. Dari Sungai Congkak ke Kemensah. Kemensah. Di dalam sana memang cantik pemandangan dari perjalanan Janda Baik ke Kemensah. Kemensah tu ya. Ikut jalan denai orang asli ni memang cukup cantik. Cukup cantik ya. Banyak. Indah, ya? Banyak saya belajar daripada kehidupan orang asli di sana. Ya. Senang-senang. Tadi pun saya baru balik daripada sana tadi. Tempat-tempat macam ni sebenarnya bagi orang yang cara pemikiran lain. Sebab tu orang kata pelik lah kau suka tinggal dalam hutan. Kalau nanti kau Cik Ismail senang nanti bawa ke sana ada orang yang sebaik-sebaik Cik Ismail masih tinggal lagi dalam hutan. Nanti kita tengok tak percaya Okey. Jaga diri baik Cik Ismail. Ya, insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.